Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan topik mengapa kita gunakan Bitcoin ataupun mengapa Bitcoin dicipta. Baik, untuk menjawab persoalan itu kita perlu lihat terlebih dahulu berkenaan dengan sejarah mata wang. Okey, sejarah mata wang. Mengapa mata wang dicipta dan sebagainya. Okey. Baik, jadi mata wang ini asal dahulu manusia ada menggunakan batu bata, batu bata ataupun kerang dan pelbagai lagi lah alat-alatan yang boleh digunakan sebagai medium pertukaran. Okey, tapi selepas masa berlalu semakin ramai manusia, civilization, segala peradaban, tamadun semua, mereka kebanyakannya menggunakan dua unit utama, ataupun dua aset utama, iaitu emas dan juga perak. Jadi kebanyakan manusia menggunakan emas dan juga perak. Dan perak. Baik, Kenapa manusia menggunakan emas dan perak? Kenapa mereka berpindah daripada batu dan kerang ini kepada emas dan perak? Malah emas dan perak ini dia masih lagi bertahan sehingga hari ini. Selepas beberapa ribu tahun pun emas dan perak masih lagi digunakan sebagai aset. Jawapannya adalah kerana apabila kita libatkan tentang mata wang, maka ada beberapa perkara lah, iaitu yang pertama, dia mesti ada nilai yang unik. Maksudnya dia tak boleh ataupun dia susah untuk diubah. Contoh emas. Emas ini kita buatlah macam mana pun, kita tak boleh nak ubah dia menjadi batu. Kita tak boleh nak ubah dia jadi batu. Emas dia akan tetap kekal emas. Dan emas ini dia adalah satu benda yang unik. Apa-apa batu, kerang ini semua kita tak boleh nak jadikan dia sebagai emas. Tapi macam contoh batu, kalau kita jadikan dia sebagai mata wang, maka kita susah juga untuk dapatkan satu ukuran untuk menilai batu tersebut. Tapi untuk emas mudah sahaja. Kita tahu dia adalah emas, maka kita boleh timbang dia saja, maka ia memberikan sesuatu nilai. Jadi itu berkenaan dengan emas dan juga perak. Lagi satu kelebihan dia adalah dia tidak berpusat. Apa maksud tidak berpusat? Tidak berpusat ini maksudnya tiada sesiapa pun yang mengawalnya. Emas dan perak ini tak ada siapa-siapa yang boleh jadi bank. Yang boleh jadi bank ataupun pengurus mata wang ke siapa-siapa ke, dia tak boleh nak menghasilkan emas dan perak. Dia tak boleh nak hasilkan emas ataupun perak. Kenapa tak boleh dihasilkan? Kerana emas dan perak ini hanya boleh diperolehi melalui perlombongan. Kita hanya boleh melombong sahaja. Jadi nilai dia ataupun kuantiti emas dan perak ini adalah terhad. Menjadikan kuantitinya terhad sahaja. Jadi kita bolehlah korek segala emas dalam bumi ini, tapi akhirnya emas itu hanyalah satu kuantiti yang terhad pada muka bumi ini. Jadi tak ada siapa-siapa yang boleh mengawalnya, sebab kita tak boleh nak hasilkan emas secara sintetik. Kita tak boleh nak hasilkan dia sendiri. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah masalah. Kenapa emas dan perak ini dia tidak lagi digunakan sebagai mata wang pada hari ini, tapi hanya digunakan sebagai aset. Sekarang kita lihat pula pada masalah dia. Masalah emas dan perak. Ini kelebihan dia, iaitu dia unik, susah nak diubah, dan juga dia tidak berpusat, tiada siapa yang mengawal dia. Tapi ada juga masalah pada emas dan perak yang menyebabkan hari ini kita tidak lagi menggunakan emas dan perak, iaitu ia sukar untuk dibawa. Sukar dibawa. Dan yang kedua, mudah dicuri. Mudah dicuri. Apa maksud dia? Sukar dibawa ini kerana emas ini biasanya kita mengukur nilai emas, iaitu kita hitung nilai emas itu berdasarkan dia punya berat dia. Berat ataupun jisim dia. Jadi semakin berat emas itu, maka semakin berharga, menjadikan dia, kalau kita nak bawa satu emas yang mempunyai nilai yang besar, maka ia akan jadi semakin berat, maka dia akan sukar untuk dibawa. Dan juga mudah dicuri. Kenapa mudah dicuri? Kerana kita perlu pegang emas tersebut. Jadi bila kita pegang emas tersebut, maka kita boleh dirompak ataupun kita boleh dicurilah emas itu daripada tangan kita. Jadi risiko untuk emas dan perak ini adalah disukar dibawa dan juga mudah dicuri.
Okey, maka selepas itu, dan sebenarnya ada juga beberapa faktor-faktor yang lain yang kita tak akan masuk. Okey, selepas emas dan perak ini digunakan, maka bila ada masalah-masalah seperti ini dan juga masalah-masalah yang lain, maka mata wang fiat menggantikan emas dan perak. Okay, kita ada mata wang fiat yang menggantikan emas dan perak. Okey, apa maksud mata wang fiat ini? Mata wang fiat ini adalah mata wang yang kita gunakan hari ini. Okey, mata wang seperti ringgit, US dollar, US dollar, rupiah yang digunakan di Indonesia dan pelbagai lagi. Baik, jadi mata wang fiat ini pada asalnya dia ditambat ataupun disandar pada emas. Okey, disandar pada emas. Ini pada awalnya. Apa maksud disandar pada emas? Maksudnya adalah pengeluaran mata wang ini pada mulanya, sebagai contoh kita ada 10 kg emas. 10 kg emas. Maka contoh kita nak menggunakan satu mata wang yang boleh ditukarkan kepada 10 kg emas. Ini banyaklah, kita tukarkan sedikit kepada 100 gram emas. Okay, 100 gram emas. Jadi ada mata wang yang mana dia akan menjamin kita. Okay, mata wang fiat ini dia dikeluarkan oleh bank. Okay, dikeluarkan oleh bank. Dikeluarkan oleh bank. Jadi bank ini mereka menyimpan banyak emas. Mereka ada gold reserve, okay, simpanan emas yang banyak, dan mereka tak mau bagi pinjaman dalam bentuk emas sebab macam tadilah, susah dibawa, mudah dicuri dan sebagainya. Maka bank ini apa yang dia buat adalah dia keluarkan satu mata wang fiat dia ataupun dia punya kertas dia lah, yang mana dekat kertas itu dia tulis perjanjian bahawa kertas ini ataupun duit ini boleh digantikan dengan, okay, diganti dengan sebagai contoh 100 gram emas. Maka bank akan mengeluarkan benda ini kepada orang ramailah, kepada sesiapa yang nak beli emas. Okey, mereka bagi kat bank 100 gram emas, maka bank bagi kat orang tadi kertas ini. Okey, jadi kertas ini mudah dibawa. Dia boleh dibawa ke mana-mana dan dia tak berat lah. Okey, tapi kertas ini memberi nilai 100 gram emas. Jadi orang ramai boleh menyimpan emas di dalam bank. Okey, jadi simpanan itu lebih selamat dan bank memberikan mereka yang ini, yang mana mereka boleh gunakan kertas ini untuk berjual beli. Jadi mata wang fiat asalnya dia disandar pada emas. Okey, cuma suatu ketika, iaitu sekitar 1970-an, mata wang tidak lagi disandar pada emas. Tidak lagi disandar pada emas. Okey, jadi untuk detail yang lebih lanjut anda boleh cari sendirilah. Yang ini sekitar 1970-an. Okey, ketika mana US dollar dia dibuang, dia punya sandaran dia daripada emas, maka sekarang ini mata wang fiat ini dia diapungkan. Okey, dia diapungkan. Jadi untuk detail-detail ini saya tak akan cerita, anda boleh cari sendiri mengapa, okey, ataupun bagaimana mata wang mula dia dipanggil sebagai DPEG. Okey, DPEG from gold. Okey, anda boleh cari yang ini. Baik, jadi sekarang ini mata wang kita diapungkan. Apa maksud diapungkan? Maksudnya nilai dia itu tidak dikawal oleh apa-apa aset. Okey, dia hanya dikawal oleh bank. Pengeluarannya hanya dikawal oleh bank. Yang mana bank dia bertanggungjawab untuk memastikan pengeluaran wang itu dia terkawal, okey, supaya boleh mengawal inflasi dan juga kadar faedah dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang kita cerita pula apa kelebihan mata wang fiat. Mata wang fiat ini kelebihan dia adalah dia mudah dibawa. Okey, mudah dibawa. Sebagai contoh, RM50 kita boleh beli satu bakul penuh. Okey, kalau kita pergi dekat kedai runcit, okey, ataupun Maidin ke dan sebagainya, kita boleh beli satu troli. Okey, RM50, mungkin RM100. Okey. Jadi RM100 itu berapa gram saja dalam kita punya dompet. Okey, cuma dia boleh membeli banyak barang berbanding dengan kalau kita bawa emas. Okay, kita bawa emas 10 gram sebagai contoh. Kita nak beli barang, kalau kita bawa lebih banyak emas, okay, maka lagi sukarlah untuk kita membuat pertukaran. Kerana emas itu dia bergantung kepada berat, manakala mata wang fiat dia hanya bergantung pada apa yang ditulis pada permukaan dia, okay, pada kertas tersebut. Cuma mata wang fiat dia juga mempunyai kekurangan dia. Apakah kekurangan? Apakah masalah mata wang fiat hari ini? Mata wang fiat.
Okey, masalah paling utama dia adalah ia dikawal oleh bank. Okey, ia dikawal oleh bank. Berbeza dengan emas dan perak. Okey, emas dan perak seperti yang kita lihat tadi, dia tidak berpusat. Bank tidak boleh mengeluarkan emas dan perak. Okey, bank hanya boleh mengeluarkan mata wang fiat. Mereka hanya boleh print tanpa mereka boleh keluarkan emas. Jadi masalah mata wang fiat ini dia dikawal oleh bank. Maka segala masalah-masalah ataupun segala ciri-ciri lain seperti inflasi dan juga faedah, okey, kadar faedah bila buat pinjaman, okey, ataupun riba. Faedah ini dan inflasi dikawal oleh bank. Jadi itu masalah mata wang fiat. Okey, iaitu dia dikawal oleh satu entiti ataupun dalam kata lain kita boleh kata dia adalah berpusat. Baik. Jadi sekarang ini kita kembali kepada Bitcoin. Kita kembali kepada Bitcoin. Soalan asal kita, kenapa Bitcoin? Baik. Jadi Bitcoin, tujuan Bitcoin adalah untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh mata wang fiat sekarang. Okey, jadi Bitcoin ini dia ada beberapa tujuan dia. Okey, iaitu kita boleh kata 3 tujuan utama. Yang pertama, dia mestilah dia nak selesaikan kedua-dua masalah, untuk emas dan juga untuk mata wang fiat. Jadi yang pertama, Bitcoin mestilah mudah dibawa dan sukar dicuri. Okey, sukar dicuri. Jadi ini adalah ciri yang pertama. Okey, ataupun dalam kata lain dia adalah dalam bentuk digital lah, untuk mudah dibawa. Okey, sukar dicuri ini adalah berkenaan dengan blok rantai yang kita akan lihat kemudian. Okey, jadi ini ciri yang pertama untuk Bitcoin. Yang kedua, dia mestilah tidak berpusat. Tidak berpusat. Maksudnya Bitcoin ini dia tidak boleh dihasilkan oleh hanya satu entiti. Dia mestilah tidak dikawal oleh mana-mana entiti. Okey, tidak dikawal. Dan yang ketiga, dia mestilah bebas inflasi. Okey, dia ni adalah sambungan lah, iaitu dia tidak berpusat dan dia mestilah bebas inflasi. Bebas inflasi ni juga kita akan lihat kemudian berkenaan dengan penghasilan mata wang Bitcoin. Jadi kenapa Bitcoin dicipta? Tujuan dia adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam mata wang fiat hari ini, iaitu dia dikawal oleh bank dan juga ada masalah-masalah lain seperti inflasi dan faedah yang dikawal oleh bank. Jadi Bitcoin cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tambahan dia juga adalah dalam bentuk digital. Jadi itu berkenaan dengan video ini, mengapa Bitcoin dicipta. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.